Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillah pembuka bicara. Puteri generasi berbisik ini memulakan bicara. Sebelum bibir menitip kata membawa wacana, iman dan taqwa asas jati diri Muslim, izinkan saya mengucapkan apresiasi saya untuk pemimpin Dewan yang budiman, kombinasi panel hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru yang saya hormati, rakan-rakan seperjuangan dan seterusnya, hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilnya puteri generasi berbisik ini kerana ingin mengalunkan seuntai kalam terbilang yang berjudul Muhammad Al-Fatih Pahlawan Ulung. Sebelum langkah diatur, sebelum bibir petah bertutur, izinkan saya mendefinisikan tajuk syarahan saya pada pagi yang barakah ini. Muhammad Al-Fatih atau nama sebenarnya Sultan Muhammad II atau Mehmed II, lahir pada 23 Mac 1432 Masihi di Adrianopolis dalam daerah di sempadan Turki Bulgaria. Al-Fatih ialah putera Sultan Murad II dan merupakan Sultan ke-7 Daulah Turki Uthmaniyah. Perasa pahlawan ulung pula bermaksud orang yang gagah, berani, berjuang serta berpengalaman, cekap dan terbaik. Secara umumnya, dapatlah disimpulkan bahawa tajuk syarahan saya pada pagi yang barakah ini adalah untuk merungkai persoalan Sultan Muhammad Al-Fatih digambarkan sebagai pahlawan ulung. Perkara ini berpadanan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Hanbal bin Hanbal. Mafhumnya, kota Konstantinopel itu akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menakluknya adalah sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik tentera adalah tenteranya. Bersandarkan kepada hadis tersebut, para khalifah semenjak zaman kerajaan Umayyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah cuba membenarkan hadis Nabi Muhammad SAW bagi menjadi sebaik-baik pemimpin dengan memimpin cubaan menakluk kota Konstantinopel. Warga Dewan Penerus Wawasan. Pertamanya, Muhammad Al-Fatih, pemuda berilmu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11, mafhumnya Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman dalam kalangan kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Beruntunglah Sultan Muhammad Al-Fatih kerana telah dilahirkan dalam taman-taman ilmu. Sejak kecil lagi, beliau telah dididik oleh ulama-ulama besar pada zamannya iaitu Syekh Al-Wali dan Syekh Al-Qurani. Dalam pelbagai bidang keilmuan seperti ilmu peperangan, ilmu pemerintahan dan sebagainya lagi. Maka berkat ilmu yang terpahat kukuh di dadanya memberikan beliau menjadi seorang yang strategis dalam melaksanakan pertempuran. Lihat saja kebijaksanaan beliau mengangkut kapal-kapal ke atas gunung dan kemudian diluncurkan sebuah ke perairan Teluk Golden Horn, diakui sebagai antara taktik peperangan terbaik di dunia oleh sejarawan barat sendiri. Sudah terang lagi bersuluh hebatnya insan kerana ilmunya. Jika diamalkan, pastinya bermanfaat kepada seluruh alam. Hadirin hadirat warga dewan sekalian. Kedua, Muhammad Al-Fatih pemuda bertakwa dan mulia. Takwa adalah tonggak keimanan yang mesti disematkan dalam setiap sanubari insan. Kemuliaan Sultan Muhammad Al-Fatih terletak pada kehebatan takwanya, hasil daripada ibadah-ibadah yang dilakukan untuk mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat ke-55. Mafhumnya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang membuat kebaikan bahawa dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Inilah janji Allah kepada mereka yang benar-benar beriman, yang benar-benar beriman kepadanya, bahawa mereka akan menjadi khalifah, pemimpin dan pemerintah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketakwaan Sultan Muhammad Al-Fatih jelas tersela apabila beliau sangat mengambil berat berkenaan solat berjemaah, solat sunat rawatib dan solat malam, iaitu tahajud, yang tidak pernah ditinggalkannya sama sekali sehinggalah baginda dijemput Israel ke alam abadi. Harum namanya dek kerana kualiti keimanan dan kekuatan rohaninya yang tidak pernah jemu mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla sehingga beliau mampu mengepalai ribuan tenteranya. Atas ketakwaan dan keimanan inilah yang mendorong baginda dan bala tenteranya mampu bertahan dalam apa jua keadaan, tidak mudah mengaku kalah walau ditawarkan pelbagai habuan sebagai balasan mempertaruhkan agama, bangsa dan negara. Sidang dewan sekalian. Ketiga, Muhammad Al-Fatih pemimpin berkarisma. Wahai tenteraku, aku bersedia untuk mati di jalan Allah. Siapa yang mahukan syahid, ikutlah aku. Itulah laungan keramat Sultan Muhammad Al-Fatih kepada para tenteranya untuk membangkitkan semangat mereka agar berkobar-kobar untuk berjihad di jalan Allah. Ini jelas membuktikan daya kepimpinan yang wujud dalam diri baginda terdidik dan terasuh bersendi ke agama, bertunjangkan akhlak terpuji yang akhirnya telah membentuk karisma kepimpinan dalam diri. Lantas, beliau bersedia memikul amanah menjadi pemimpin yang berjaya kepada angkatan tenteranya. Terbukti sudah, pemuda yang berbangga dengan jati diri agama dan bangsanya pasti bersedia memikul amanah menerjui kepimpinan masa hadapan dalam mencipta keunggulan yang lebih gemilang agar ummah sejahtera. Warga Dewan Penerus Wawasan, Sultan Muhammad Al-Fatih telah memacu kegemilangan masa depan negara. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, La tuftahanna al-Qustantiniyyah fa ni'mal amir amiruha wa ni'mal jaysh dzalikal jaysh.
Maksudnya, kota Konstantinopel akan ditakluk oleh kalian. Maka, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menakluknya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadis tersebut jelas menyatakan bahawa akan ada seorang pemimpin dari kalangan hamba Allah yang akan menakluki kota Konstantinopel dan tentera yang dipimpinnya adalah sebaik-baik tentera. Lantaran itu, semenjak kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih telah menjejaki usaha ayahnya iaitu Sultan Murad II untuk menakluki kota yang disebut di dalam hadis demikian. Bahkan beliau mengkaji usaha-usaha yang pernah dibuat sepanjang sejarah Islam yang dimulai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sehingga menimbulkan keinginan yang mendalam baginya untuk meneruskan cita-cita umat Islam. Ketika beliau menaiki tahta, beliau telah mula berfikir dan menyusun strategi dalam usaha untuk menakluki kota Konstantinopel. Justru, penaklukan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan arus besar yang mengubah sejarah dunia. Bahkan negara di sebahagian belahan dunia beralih dari barat ke timur dan dari Nasrani ke Islam serta dari penindasan bangsa yang lemah kepada perlindungan daulah Islamia. Maka negara-negara Muslim seakan-akan mendapat angin segar dan semangat yang membara untuk melawan penindasan dan ketertinggalan daripada bangsa lain. Hasilnya, ramai di kalangan para pedagang yang melabuhkan sauh kapal mereka untuk memungut keuntungan yang lumayan di kota legenda ini. Jelaslah bahawa pemimpin yang berfikiran kehadapan mampu memacu kegemilangan masa depan negara tersebut. Hadirin hadirat warga dewan sekalian, Sultan Muhammad Al-Fatih, pemimpin berkarisma. Selama 2 tahun menaiki tahta, Sultan Muhammad Al-Fatih telah mengkaji kota Konstantinopel setiap malam berdasarkan penelitiannya terhadap kota itu semata-mata mengenal pasti titik kelemahannya. Baginda juga mengkaji sebab-sebab kegagalan pemimpin terdahulu serta berbincang dengan panglima-panglima perangnya tentang strategi yang sesuai untuk digunakan dalam menakluki kota tersebut. Demi merealisasikan cita-cita baginda, Sultan Muhammad Al-Fatih telah mewujudkan sistem musyawarah antara seluruh para pembesar balik intelektual bertujuan berkongsi pendapat sama mereka. Baginda juga membawa bersama para ulama dan pakar motivasi ke medan perang bagi membakar semangat jihad dalam lubuk hati tenteranya. Maka benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-30 yang berbunyi, "Idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Mafhumnya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikannya khalifah di muka bumi. Ayat ini telah jelas menggambarkan bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan salah satu bukti hikmah Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebab itu pengepungan selama 53 hari tanpa munculnya sebarang tanda-tanda kejayaan telah menimbulkan rasa bosan dan hilangnya keyakinan tentera baginda. Perasaan genting ini, baginda memainkan peranan penting sebagai seorang pemimpin dan berucap di khalayak tenteranya, wahai tenteraku, aku bersedia untuk mati di jalan Allah. Siapa yang mahukan syahid, ikutlah aku. Mendengarkan itu, Hasan Ulubayt, salah seorang tentera baginda, mengetuai sekumpulan kecil seramai 30 tentera membuka dan melompat masuk ke dalam kubu musuh. Lantas, dia memacakkan bendera Islam di situ. Kemudian, mereka semua gugur syahid kerana dihujani anak-anak panah musuh. Hasilnya, kumpulan tersebut dapat mengurak langkah demi pembukaan kota Konstantinopel disebabkan kata-kata pembakar semangat yang diajukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang merupakan model pemimpin yang penuh berkarisma. Nyatalah bahawa jika kita inginkan rakyat yang aman dan sejahtera, maka pemimpin yang berkarisma tinggi perlulah wujud dalam kalangan mereka. Sidang hadirin umat pilihan, Sultan Muhammad Al-Fatih, pemuda berintelektual. Keintelektual Sultan Muhammad Al-Fatih bukan sahaja mahir dalam bidang ketenteraan dan terbatas di medan peperangan. Malah, baginda juga turut pakar dalam bidang sains dan sastera. Ketika waktu kecil, baginda telah dihantar ke Al-Masyar untuk menimba ilmu agama dalam pelbagai bidang, antaranya Al-Quran, Tauhid, Hadis dan Fiqh. Baginda juga turut mempelajari ilmu pengetahuan sains, antaranya matematik, geografi, kedoktoran dan astronomi daripada Syekh Syamsuddin. Bahkan, baginda juga menguasai 7 bahasa untuk memudahkan berdakwah serta mengajak orang kafir ke jalan yang benar, antaranya bahasa Arab, Turki, Latin, Yunani dan Perancis. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Alaq ayat pertama, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Mafhumnya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menjadi paksi dalam hati Sultan Muhammad Al-Fatih kerana dengan membaca akan lahirlah individu yang berpengetahuan serta berkebolehan dalam pelbagai aspek. Misalnya, dari segi keimanan, Sultan Muhammad Al-Fatih telah menghafal seluruh Al-Quran di awal usia 8 tahun. Baginda juga sering menunaikan solat berjamaah di masjid serta tidak meninggalkan solat sunat rawatib dan tahajud. Maka tidak hairanlah
Sultan Muhammad Al-Fatih dapat menaklukkan kota Konstantinopel yang berpuluh-puluh tahun percubaan untuk menawal kota tersebut dengan keintelektualan yang baginda miliki dalam pelbagai aspek. Terbuktilah bahawa dengan adanya ilmu yang tinggi pasti akan melahirkan pemimpin yang berintelektual. Kesimpulannya, marilah kita imbas kembali sejarah keagungan Sultan ke-7 Empayar Turki Uthmaniyah yang kisah hidupnya telah diceritakan 800 tahun sebelum kelahirannya dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sebaik-baik pemimpin. Ayuh kita contohi keilmuan, ketakwaan dan kepimpinan beliau agar nantinya kita mampu menjadi pahlawan ulung seperti Muhammad Al-Fatih sang penakluk kota Konstantinopel.